Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Sahur apa tu? Alhamdulillah. Amalan ataupun ibadah sahur sunnah itu telah kita laksanakan. Solat wajib subuh berjemaah pun insya-Allah akan mendapat pahala seperti menghidupkan sepanjang malam, insya-Allah telah dapat. Dan hari ini dan sekarang ni, pagi ini, insya-Allah kita akan sambung dengan sedikit tazkirah, peringatan untuk diri saya dan semua akan ibadah atau amalan-amalan yang sedikit pahala yang berganda. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Muallif adamullahu nafa'a bihi wa bikum fi darain. Amin. Semoga Allah SWT meningkatkan darajat penulis dan juga memberikan kesihatan dan menerima segala amal dakwahnya, amal ibadahnya, dan semoga kita mendapat manfaat dan dapat beramal dengan apa yang dikongsikan di dalam kitab ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan, amalan yang sunnah akan mendapat pahala yang fardu. Amalan yang fardu ditingkatkan atau digandakan sebanyak 70 kali ganda, masya-Allah tabarakallah. Pokoknya rugi kalau kita tidak beramal dalam bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Okey, bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bersambung di dalam tajuk fadilat solat malam atau qiyamul lail. Okey, sebagaimana kita tahu, itu antara hadis Nabi SAW yang di mana Nabi SAW masuk ke kota Madinah, dan juga Nabi SAW bersabda, wahai orang-orang yang wahai manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, sebarkanlah salam, yakni kesejahteraan, berilah makan atau ta'am, sambungkanlah tali silaturahim, dan solatlah pada waktu malam, ketika orang ramai sedang tidur. Kamu akan masuk, bila buat tu semua tu, nanti apa dia punya hasil dia, dia punya buah dia adalah kamu akan masuk ke syurga dengan sejahtera. Jadi antara cara untuk masuk syurga Allah SWT, antaranya juga adalah dengan menghidupkan malam. Ketika orang tidur, kita bersolat. Kita sambung kepada kisah As-Sari As-Saqti. Jika waktu malam datang, dia akan bangun dan solat sehingga mendorongnya untuk menangis pada malam pertama. Dia kemudian menangis lagi dan menangis lagi. Apabila berasa letih, dia semakin kuat menangis. Masya Allah, makin semangat. Kita nangis je dah lemah, stop lah. Beza kita dengan para ulama-ulama kita, Masya Allah tabarakallah. Seterusnya, pembantu kepada seorang hamba yang soleh, Ali bin Bakar Kidar, menghamparkan tilam kepadanya. Ali merasa tilam itu dengan tangannya dan berkata, demi Allah, engkau sangat lembut. Demi Allah, engkau sangat sejuk. Demi Allah, engkau tidak akan dapat menghilangkan malam-malamku. Dan kemudian bangun dan solat sehingga subuh. Antara cara untuk bangun malam adalah untuk tidur di tempat yang tidak selesa. Kerana kalau kita tidur kat benda yang selesa, tilam yang selesa, hatta sekarang pun kapet kita pun selesa, masya-Allah tabarakallah. Jadi nak kena yang out of the norm untuk mudahkan kita bangun qiyam. Alright, untuk mudahkan kita bangun qiyam, antara caranya adalah untuk tidak tidur pada tempat yang selesa. Kerana tidur yang selesa ni yang kadang tak akan bangun lah, syok. Tapi kalau tidur tempat yang tak selesa, sikit-sikit terbangun, sikit-sikit terbangun. Itu benda yang bagus, lagi-lagi di bulan yang ini. Dan jika penat, nanti work from home. InsyaAllah tak penat. Okay, Allah Ta'ala alam. Kita cuba bezalah. 11 bulan kita dah comfortable level. Ini 1 bulan ni Alhamdulillah, dengan coronavirus dan sebagainya, kita dapat jumpa Ramadan, Alhamdulillah. Jadi kita harus bergembira lah. Jadi manfaatkanlah setiap waktu, insyaAllah, bersama, ya, insyaAllah. Seorang hamba yang soleh, Abdul Wahid bin Yazid, berkata kepada keluarganya pada malam, wahai penghuni rumah, berjaga-jagalah, yakni bangunlah daripada tidur kamu. Bukanlah bukanlah dunia ini hanya negeri untuk tidur. Masa untuk kamu dimakan oleh ulat telah dekat. Umur dah lanjut, kubur kata mari. Masya Allah. Cerita dia dekat sini adalah kematian ataupun kepulangan kita kepada Allah SWT tidak kira waktu, tidak kira usia. Yang muda boleh kembali, yang tua boleh kembali, siapa-siapalah. Pokoknya tiada kepastian bila kita akan kembali kepada Allah. Kepastiannya adalah kita akan kembali kepada Allah. Bila kita tidak akan tahu. Ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi apa ya? Kalau ikut ulama-ulama kita, kalau kita mengaji dengan masyayikh kita, mereka akan ingatkan kita, oh penat, kita penat kan, pasal tak biasa. Mereka biasa, masya-Allah. Kita yang tak biasa, nanti kita penat, semua macam nak rehat. Rehat boleh rehat nanti dekat kubur nanti. Kat kubur tempat rehat, dekat dunia ni bukan. Dunia ni kena sibuk beramal, amal, sibuk mengaji, sibuk belajar. Ceritanya ada satu soalan tu yang saya dapat, Ustaz, nanti nak imam tarawih macam mana? Awak tahu awak kena imam tarawih daripada first kali masjid dah tutup. Dah masuk 5, 6 Jumaat, 6-7 Jumaat. Jadi 6-7 Jumaat tu kita tak fikir apa-apa ke? Kita tak ingat ke? Jadi dah last minute macam mana? Pokoknya solat tarawih ni solat macam solat subuh, tak ada kunut. Itu saja. 2 rakaat baca kuat dah. Yang buat kita nervous kerana satu, kita tak confident dengan bacaan kita. Kerana kita tak pernah semak bacaan kita daripada kita primary school ke secondary school ke nak dah bertunang dan sebagainya. Sekarang baru nak panik. Ala kulli hal, inilah kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ni mengajar kita dengan peristiwa COVID ini ataupun circuit breaker, dia mengajarkan kepada kita jangan lengah-lengah. Nanti benda-benda lain semua, ataupun bila benda dah terjadi, semuanya menyesal. Nanti dah kat kubur, semuanya menyesal. Tahu aku banyak amalan, tahu aku banyak ibadah, tahu aku subscribe Facebook, istighfar je, banyak benda ada. Ataupun aku subscribe Salam TV daripada Muiz, aku subscribe Pergas TV daripada Pergas. Tahu aku subscribe semua yang bermanfaat daripada aku sibuk subscribe Netflix saja. Dah terlambat nak buat macam mana? Jadi semoga pengajaran daripada episod COVID-19, circuit breaker dan sebagainya mengajarkan kepada kita jangan membazir waktu, perbanyakkan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah ya. Wallahu taala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang wanita menziarahi isteri kepada Al-Auza'i. Dia melihat kesan basah di tempat solat Al-Auza'i. Dia lalu memarahi isteri Al-Auza'i. Kenapa kamu seteruk ini? Aku melihat engkau tidak berhati-hati dengan budak-budak sehingga mereka kencing di tempat masjid Syekh. Maksudnya tempat dia solat pada waktu malam. Isteri Al-Auza'i pun berkata kepadanya, kamu tidak betul. Sebenarnya perkara itu berlaku pada setiap malam. Kesan daripada air mata Syekh ketika dia sujud. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau sesiapa yang pernah merasai sujud sambil mengalir air mata, Masya Allah, tabarakallah, satu nikmat yang tak dapat dibeli. Jadi usahakanlah level-level ini, yang tak biasa tarawih, yang tak biasa solat berjemaah, yang tak biasa baca Quran, yang tak biasa dengar kuliah online, semua kita biasakan benda-benda yang baru, benda-benda baru yang baik. Jadi itu yang perkara yang bagus, benda-benda baru yang baik. Jadi kita usahakan yang itu ya, insya-Allah. New norm, we are adapting to new norms, masya-Allah. Kerana habis episod ini kita akan untung. Kalau masjid buka kembali, kita dapat pergi masjid. Kalau kita tak dapat pergi, kita tahu kat mana ada untuk 24 jam kita tahu mana nak cari ilmu online dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi hanya shift kebiasaan sahaja. Wallahu taala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibrahim bin Syamas berkata, aku pernah melihat Ahmad bin Hanbal menghidupkan malamnya ketika dia masih kecil. Kecil-kecil lagi sudah berqiyamul lail. Masya-Allah, tabarakallah. Ada ustaz kita, Ustaz Mihdar, hafizahullah tabaraka wa taala. Beliau pernah menceritakan di Facebook page-nya, bapanya almarhum setiap kali qiyamul lail akan kejut mereka. Tak kisah kalau orang nak ikut solat, kalau tak pun duduk dengar ataupun wirid-wirid dan sebagainya. Masya-Allah, didikan yang sangat baik. Kita dapat lihat apa jadinya dengan Ustaz Mihdar, hafizallahu tabaraka taala. Hebat orangnya, ahli Quran, ahli ilmu, masya-Allah tabarakallah. Allahumma ja'alna min semoga kita jadi seperti mereka, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kisah, belum ada lagi. Abu Zaid Al-Mu'anni berkata, Sufyan Ats-Tsauri jika telah tiba waktu pagi, dia akan melunjurkan kakinya menghadap tembok dan meletakkan kepalanya di bawah supaya darah boleh berjalan seperti biasa, kerana dia berqiyamul lail sepanjang malam. Sakit. Kita sakit kaki pasal apa? Pasal pergi beli shopping beratur panjang, nak masuk pasar,
beratur panjang nak beli makan, beratur exercise pun tidak, naik tangga pun tidak. Apa kita sakit kaki ni? Banyak makan, pasal kita banyak makan. Ulama-ulama kita, masyayikh kita sakit kakinya kerana apa? Kerana sibuk beribadah di malam hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, ada lagi 5 kisah. Kita akan sambung selepas ini di kuliah yang lain, insya-Allah. Selamat pagi. Semoga pagi ini membawa manfaat kepada anda. Jangan lupa ada kita bertilawah bersama, insya-Allah. Semoga ada manfaatnya. Tak dapat baca bersama, at least dapat dengar bersama. Jadilah, alhamdulillah. Wallahu taala alam, jazakumullahu khairul jazak. Semoga Ramadan ini alhamdulillah kita dapat jumpa Ramadan. Semoga kita menjadi orang lebih beriman, beramal, bertakwa dan berakhlak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.